السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nadir Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin yang bertugas di masjid ini, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Masjid Al-Irsyad ini. Seterusnya, sidang Jumaah yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merafa'kan rasa kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta inayah, kerana setiap anugerah yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat bertandang ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita ini mengabdikan diri ke hadiratnya, waktu yang paling dimustajabkan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersedia untuk mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya, juga waktu yang tidak pernah dipersiakan oleh orang-orang yang saleh, juga manusia yang inginkan kebaikan, melainkan akan dipenuhkan waktu-waktu sebegini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyakkan ucapan doa. Justru kita berdoa dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kita di tempat ini pada waktu yang penuh dengan keberkatan dan kenikmatan ini, juga kita ini berada pada suatu tempat, suatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya sahaja yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, di dalam hati mereka tidak ada yang mereka takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ula an yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka adalah orang yang tergolong yang mendapatkan hidayah daripadanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidayah dan juga berikanlah kami suatu ketenangan jiwa untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang telah pun menentukan
kehidupan kami sebagai ujian di atas muka bumi ini ya Allah, dan Engkau juga Tuhan yang akan mempermudahkan kami menghadapi ujian tersebut ya Allah. Permudahkanlah kami pada setiap urusan dan bantulah kami pada setiap ujian ya Allah. Tambahkanlah pada saban waktu, saban hari dan juga saban tahunnya keimanan di dalam dada kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan juga angkatlah darajat kami ya Allah. Serta golongkanlah kami dalam golongan manusia yang beriman dan juga yang beramal saleh. Mudahan dengan keadaan ini dan juga dengan ketentuan yang telah pun Engkau tentukan ini ya Allah, dapat kami meneruskan kehidupan daripada dunia yang sementara ini dalam keadaan yang penuh dengan beriman dan juga bertakwa, sehinggalah kami menemukan suatu penghabisan hidup yang baik daripada dunia ini setelah panjang umur, setelah sempat untuk kami menunaikan segala ibadah kepadamu ya Allah, setelah sempat untuk kami mengamalkan sunnah-sunnah kekasihmu ya Allah, setelah sempat untuk kami bertaubat kepadamu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, innallaha khalaqa Adam yaumal jum'ah wa adkhalahu ilal jannati yaumal jum'ah wa habatahu ilal ardi yaumal jum'ah wa la taqumus sa'ah illa an takuna fi yaumil jum'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumaat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan, menjatuhkan Nabi Adam alaihi salam ke dunia ini juga pada hari Jumaat, dan tidak akan berlaku kiamat, tidak akan sesekali berlakunya hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari Jumaat adalah hari yang sangat penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan di dalam Al-Quran tidak ada satu pun surah nama hari melainkan surah Al-Jumu'ah. Satu-satunya surah yang dia punya nama surah itu dengan nama hari. Tidak ada surah namanya surah As-Sabtu. Surah Sabtu tak ada. Surah Ahad tak ada. Surah Ithnain tak ada. Satu-satunya nama surah di dalam Al-Quran nama hari, iaitu yang disebutkan surah Al-Jumu'ah, merujuk kepada hari Jumaat. Sebutan di dalam lafaz bahasa Arabnya adalah Jumu'ah. Jim baris depan, mim juga baris depan, Jumu'ah, merujuk kepada suatu hari yang disebutkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam pada hari tersebut, dan kita pada hari ini berada pada hari Jumaat. Disebutkan juga hari Jumaat adalah hari yang penuh dengan keberkatan dan juga dimustajabkan doa.
suatu hadis yang disampaikan daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Kata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, ista'iddu sa'atun fi sa'atil jum'ah min yaumil khamis. Bersedialah kamu untuk berdoa dan juga beribadah pada hari Jumaat, bermula daripada kamu itu mempersiapsediakan diri kamu daripada hari Khamis. Fa innaha sa'atun yustajabu fihi ad-da'awat. Sesungguhnya terdapat satu waktu pada hari Jumaat tersebut adalah waktu yang dimustajabkan padanya doa-doa. Kita punya doa kalau tidak dimustajabkan sekalipun, kalaulah dikabulkan, diterima di sisi Allah, juga adalah suatu perkara yang sangat besar dan sangat hebat. Kerana doa kalau tak mustajab, dia pasti confirm diberikan pahala, kerana doa itu adalah ibadah. Orang Islam jangan berhenti berdoa walaupun sudah merasakan kecukupan. Mungkin terdapat manusia akan mengatakan, untuk apa aku berdoa, semua benda aku telah dapat. Sebenarnya doa itu bukan untuk kita ini memohon, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tetapi doa adalah bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua fungsi doa. Yang pertama, mengharap dan juga merasakan keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kita meminta kepadanya. Yang kedua, fungsi doa merasakan diri itu hamba dan rendah, kekurangan, sebab itu kita minta. Dua-dua perasaan dan dua-dua peranan doa ini terdapat dalam satu perbuatan sahaja, iaitu doa, dan dua-duanya setiap satunya adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan diri itu hina dan juga rendah di hadapan Allah mendapat pahala, dan merasakan ketinggian, keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita meminta kepadanya juga diberikan pahala. Itu tak kira lagi kalau doa itu dimustajabkan. Kalau doa itu dimustajabkan, maka tidak ada doa yang mustajab melainkan telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ianya dengan suatu perasaan benar-benar berharap dan juga dengan merasakan kekurangan diri. Sebab itulah di antara tata cara untuk berdoa, para ulama meletakkan sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengagung-agungkan di dalam doa kita. Kalau boleh lebih banyak nama Allah banding doa lebih baik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Jawad, Ya Quddus, semua sebut nama Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada permintaan lebih baik. Dan kemudiannya, hinalah diri kita sehina-hinanya di dalam doa. Sebagai contoh, Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah, hamba yang kerdil, tak berdaya, aku tidak mampu, aku tidak boleh, aku tidak. Semua benda yang kita hina diri kita dalam doa menyebabkan kita rasa diri kita ini sangat memerlukan. Ketika mana kita merasakan diri kita sangat memerlukan, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa. Beza orang minta dengan rasa dirinya dah sempurna, berbanding orang minta dengan merasakan dirinya itu kekurangan dan memerlukan. Contoh, kalau kita orang kaya, macam mana kalau kita minta duit dekat orang lain? Kita mesti kata, Tuan, boleh saya mohon duit untuk sedekah? Tapi kalau kita ni memang betul-betul tak ada duit, macam mana kita minta? Tolong Tuan, saya perlu sangat di Tuan, tolong saya boleh tak? Berbeza cara permintaan tersebut. Sebab itulah pada doa sekalipun dapat terpamer kepribadian seorang hamba. Kadang-kadang orang itu kaya, tapi di dalam doa dia memohon kepada Allah seperti dia itu tidak ada apa-apa. Kadang-kadang orang itu miskin,
Tapi bila berdoa seolah-olah dia itu dah ada segala-galanya dan bersikap lebih kurang di dalam doanya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, Nabi yang telah pun mengetahui doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar orang menyaksikan doa Rasulullah itu mustajab, Rasulullah sendiri mengakui bahawasanya doa baginda itu mustajab. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW adalah orang yang tiap-tiap malam berdoa. Kata Sayyidatuna Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil laili. Aku melihat Rasulullah SAW mendirikan malamnya, solat malamnya. Fayabki, maka Rasulullah berdoa sambil menangis. Kata Sayyidatuna Aisyah, hatta sami'tu sautu sadrihi taghalghulil ma. Aku mendengarkan tangisan di dalam dada Rasulullah itu seolah-olah seperti mana suatu air yang mendidih. Dalam tangisan Rasulullah dalam dada berbunyi macam air mendidih. Tiap-tiap malam Rasulullah berdoa dalam bentuk yang sedemikian, menangis Rasulullah. Sampaikan dikatakan Rasulullah SAW air matanya membasahi janggutnya. Menitis air mata Rasulullah bukan daripada sini, tapi menitis dekat janggut. Menitis air mata Rasulullah melalui janggut sini. Janggutnya basah dengan titisan air mata Nabi Muhammad. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok paginya Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, sami'tu annaka tad'u Allah hatta tabki. Wahai Rasulullah, aku melihat kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kamu menangis. Bimadza sa'alta Allah? Apa yang kamu mohon kepada Allah wahai Rasulullah? Isteri Rasulullah tanya kepada suaminya, apa yang kamu mohon kepada Allah wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku berdoa lebih kurang begini, kata Rasulullah. Kata, da'autu ilallahi ka'annahu hakadha, aku minta pada Allah lebih kurang begini. Allahumma ghafir li Aisyah. Allah, ya Allah, ampunkanlah ampunkanlah dosa Sayyidatuna Aisyah, kabiraha wa saghiraha, dosa besarnya dan dosa kecilnya, awwalaha wa akhiraha, yang terdahulunya maupun yang terkemudiannya, sirraha wa jahraha, yang tersembunyinya maupun yang ternampak daripadanya. Katanya, begitulah lebih kurang wahai Aisyah. Atafrahina bidzalik, adakah kamu rasa gembira dengan aku doa sedemikian? Katanya, wallahi la farihtu, wahai Rasulullah, macam mana aku tak gembira kalau itu doa daripada Rasulullah, daripada kamu. Katanya, ya Aisyah, wa kadzalika da'autu li ummati fi kulli lailah. Wahai Sayyidatuna Aisyah, begitulah aku memohon untuk umat aku pada tiap-tiap malam. Allahu Akbar. Rasulullah SAW doanya sekali sahaja pun telah pun dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau Rasulullah SAW doa sambil menangis, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Muhammad SAW itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kali mana lepas azan, kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wab'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Utuskanlah kepada baginda Rasulullah suatu maqam yang tertinggi yang telah pun kau janjikan wahai Tuhan. Kedudukannya memang tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja pun Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis-nangis. Sedangkan baginda mengetahui kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita ni kalau kedudukan kita tinggi di sisi sultan, macam mana kalau kita nak minta kat sultan? Kita mesti kata, alah tak apa, aku ni kan orang pertama, aku ni kan orang yang penting, aku ni kan orang yang, betul tak? Ini kan Rasulullah, kedudukannya paling rapat, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sahaja pun minta dekat Allah Subhanahu wa taala sampai menangis-nangis teresak-esak. Bagaimana yang kita ini yang masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Sepatutnya 10,000 kali ganda daripada itu lagi.
Maka pada hari ini jangan lepaskan peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa perkara adalah asbab untuk dimustajabkan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya asbab individu. Apa maksud asbab individu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watas salihina mustajab. Doa orang-orang yang soleh itu adalah doa yang mustajab. Maka carilah orang-orang yang soleh, mohon minta doa pada mereka. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa itu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada asbab yang dikatakan doa akan dimustajabkan, iaitu doa di dalam berjamaah. Doa di dalam berjamaah itu adalah doa yang dimustajabkan. Seperti mana nantinya apabila habis sahaja solat, jangan kita ini beransur. Tunggu imam sampailah membacakan doa. Dan doa itu kita aminkan bersama-sama. Doa yang kita aminkan dengan jamaah yang besar akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang walaupun dhaif, dia punya riwayat, hadisnya dhaif riwayat, tapi ianya benar pada makna. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satu doa pun yang diaminkan oleh 40 orang lelaki melainkan akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asbab yang kedua. Asbab yang ketiga pula adalah asbab waktu. Ada waktu-waktu yang dimustajabkan padanya doa, seperti mana hari Jumaat. Kata Sayyidatuna Aisyah, fa innahu da'watun yustajabu fihi da'wat. Sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat waktu-waktu yang padanya dimustajabkan doa, kata Sayyidatuna Aisyah. Maka jangan lepaskan peluang untuk kita ini memperbanyakkan doa, khusus pada hari ini. Subhanallah, untuk kita ini memperbanyakkan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dimustajabkan. Dan doa jangan kita ini memohon, jangan kita ini menyangkakan ianya perlu dimustajabkan segera ataupun perlulah dimustajabkan dalam bentuk yang kita minta dan sebagainya. Melainkan doa itu sahaja dah diberikan pahala ini pasti daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa sahaja pun dah diberikan pahala. Kalau kita tahulah betapa besarnya pahala kita ini berdoa, kita memohon kalaulah kita ini dapat tiap-tiap waktu, tiap-tiap ketika kita ini berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga asbab doa dimustajabkan dengan kita ini menyebut sesuatu perkara. Apakah dia? Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u baina salawati alayya yustajab. Doa yang dimulakan ataupun yang diletakkan di antara dua salawat kepadaku adalah doa yang mustajab. Maka doa kita ringkas macam mana pun, jadikan permulaannya salawat ke atas Nabi dan juga penghujungnya salawat ke atas Nabi. Sesungguhnya doa yang disebutkan salawat padanya adalah mustajab. Allahu Akbar. Dan juga asbab doa yang mustajab juga adalah doa kita kepada kita punya saudara, kita punya rakan-rakan, kita punya sahabat-sahabat yang kita kasihi dalam bentuk yang ghaib. Dia tak tahu kita berdoa dan juga kita tak tahu dia berdoa. Kata Rasulullah, du'auka li akhika ala wajhil ghaibi mustajab. Doa kamu kepada sahabat kamu dalam bentuk yang tidak diketahui adalah mustajab. Maka sekarang ini, mahukan kita ini doa yang mustajab. Doakanlah kita rakan-rakan taulan kita yang kita ini tak jumpa dia di mana sekarang. Boleh jadi ada di dalam masjid ni tapi kita tidak terserempak dengan dia. Boleh jadi ada dekat tempat ini, dekat USJ ni ada tapi tak terserempak dengan dia pada hari ini. Doakan dia, doa itu mustajab. Subhanallah. Dan setiap doa yang kita doakan untuk orang lain, kata Rasulullah, qalal malaikatu, para malaikat akan mengatakan, amin walaka mithlah. Amin ya Allah, mustajabkanlah dan untuk kamu juga yang sedemikian. Maksudnya doa itu juga akan dapat dekat orang yang berdoa macam tu juga. Maka doakanlah untuk orang lain. Jangan doa untuk diri sendiri sahaja. Doakan untuk orang-orang Islam keseluruhannya.
Bayangkan kalau kita doakan untuk orang-orang Islam keseluruhan, dan setiap kita doa untuk orang-orang Islam keseluruhan, seluruh dunia, tak kira siapa dia dalam keadaan yang macam mana, dan ahli maksiat ke orang yang soleh ke macam mana sekalipun, tak kisah kita doakan mereka. Bayangkan betapa ramainya orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang Muslim. Setiap seorang itu kalau Allah Ta'ala pulangkan pahalanya kepada kita, berapa banyak? Kita doakan untuk seorang, dapat pahala seorang. Doakan untuk dua orang, dapat pahala dua orang. Kalau doakan untuk seluruh orang-orang Islam, dapat pahala untuk seluruh orang-orang Islam. Dan pahala ini, pahala yang pasti dapat, sebab benda yang kita buat untuk orang pasti mustajab. Benda yang kita buat untuk orang lain pasti mustajab. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumaat ini juga, antara lainnya, perlulah kita ini mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah pada hari Jumaat ini bolehlah kita kategorikan kepada beberapa bolehlah kita kategorikan kepada beberapa perkara. Yang pertama, sunnah bersuci. Yang kedua, sunnah berpakaian. Dan juga yang ketiga, sunnah di dalam menghadiri masjid. Tiga perkara ini ditunjukkan secara langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan ditiru oleh para sahabat secara langsung pada hari Jumaat. Mereka menyaksikan Rasulullah SAW. Bahawasanya kalau kita ini pada hari Jumaat, bersucilah kita untuk datang ke masjid bermula daripada Khamis malam. Pada Khamis malam kita ini dah merapihkan diri kita. Kita ini dah pun siap-siap menyiapkan diri kita. Sebagai contoh, potong kuku. Sebagai contoh, kita merapikan janggut dan juga misai. Kita merapikan rambut dan sebagainya. Bermula daripada malam hari, malam Jumaat. Dan tidak dikatakan salah ataupun tidak dikatakan tidak betul. Kita boleh mandi setelah daripada masuk maghrib hari Khamis, maghrib, lepas maghrib kita mandi solat, kita mandi sunat Jumaat, dah dikira. Sebab hari baru bagi orang Islam adalah setelah daripada maghrib. Nanti maghrib, nanti kita masuk hari Sabtu. Hari ini kita Jumaat, Jumaat kita sampai lepas asar. Nanti bila masuk malam, mula lepas daripada maghrib, masuk maghrib sahaja, kita dah mula hari yang baru. Kita tak ikut orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mula hari baru pukul 12.30 malam. Tapi kita orang-orang Islam masuk hari baru mula lepas maghrib. Sebab itulah kalau masuk tahun baru, orang-orang Christians buat countdown pukul 12.30 malam. Kita masuk awal Muharram, kita baca doa awal Muharram lepas maghrib. Betul tak? Kerana apa? Lepas maghrib dah masuk 1 hari bulan 1. Dah masuk 1 hari bulan Muharram lepas maghrib. Maksudnya daripada malam tadi, lepas maghrib malam tadi kita dah Jumaat. Lepas maghrib tu kalau kita mandi sunat Jumaat, dah dapat pahala mandi sunat Jumaat. Apa beza mandi sunat Jumaat dengan mandi-mandi yang lain? Bezanya hanyalah niat. Mandilah kita macam biasa, yang penting dengan air mutlak, bukan air musta'mal ataupun air mutanajjis. Banyak manusia zaman sekarang ikut orang-orang Inggeris, orang-orang putih mandi dalam tub. Minta maaf, kita nak beritahu, mandi dalam tub mandi tu, kalau kita keluar daripada tub mandi tu, bilas dengan air mutlak pula. Kalau tak, kita punya badan tak suci, kerana air dalam tub mandi itu tidak mutlak kalaulah air tidak mengalir. Banyak orang sekarang kan suka ikut orang putih sampai bab mandi pun kita tiru mereka. Astaghfirullahalazim.
Orang Melayu kan mandi perigi, teruskan jalan mandi perigi. Yang peliknya kenapalah orang-orang mak saleh, orang-orang putih tak mau tiru kita, kita kena tiru dia orang. Mandi dalam tap. Dalam tap tu, kita duduk dalam tu cukup seminit. Benda tu, air tu dah bertukar menjadi mutanajis kerana dia air sedikit. Faham? Mutanajis ni bukan maksudnya najis, bukan maksudnya busuk tak, tapi air dah tak mensucikan badan kita. Takut-takut kita ini bangkit, ada kekotoran dekat badan kita tak tersuci. Astaghfirullahalazim. Terlebih lagi di bahagian sau'atai ataupun di bahagian qubul dan dubur tak tersuci. Kalau kita mandi dalam tu bukan salah, alhamdulillah, bukannya salah. Silakan teruskan kalau itu tradisi, tak ada masalah. Tapi bila bangkit kita daripada tap mandi kita tu, bilas pula dengan air yang mutlak. Bilas dengan air yang mutlak sekali, 2 kali, 3 kali, barulah kita ini beransur. Jangan terus bangkit, lap-lap badan, nak pergi masjid. Tak boleh. Kita ikut cara Islam. Orang Islam mandi dengan air yang mengalir. Kita mandi dengan air yang dialirkan ke seluruh badan. Bukan air yang bertakung, kita ini pergi berendam. Air bertakung tu kalau air banyak tak apa. Tapi air kalau sedikit pun tak boleh. Sampaikan para ulama mengatakan kalau kita mandi dekat swimming pool pun tak dikira air yang mutlak, walaupun airnya berganti-berganti. Pasal apa? Swimming pool tu dia ada klorin dan klorinnya 30%. Kita rasa air swimming pool tu pun rasa macam klorok. Betul tak? Bukan air mutlak. Dia dah air bercampur dengan bahan yang asing walaupun jernih. Air mutlak ni air yang tak dicampur dengan bahan yang asing secara sengaja. Kalau tak sengaja tak jadi masalah. Contoh air periga bercampur dengan tanah dan airnya pun dah rasa masam. Kerana apa? Bercampur dengan tanah liat ataupun tanah selut, tanah gambut. Air yang bercampur dengan tanah gambut selalunya rasa masam. Air tu mutlak kerana apa? Tidak dicampur dengan sengaja. Tapi kalau bahan asing diletak dengan sengaja dengan tangan manusia, walaupun bendanya bukanlah benda yang mengubah air itu jadi warna lain, tapi rasanya sampai terasa. Air banyak sekalipun, dalam fiqh mengatakan kalau dia berubah bau, warna dan rasa, dah tidak mutlak. Air swimming pool tak berubah ke rasa dia? Berubah kan? Rasa air swimming pool tu, rasa dia tu dah rasa klorok. Kalau kita ni pergi menyelam kat swimming pool, kebanyakan semua orang rasanya lepas mandi kat swimming pool dia akan bilas badan dia. Betul tak? Rasa melekit, rasa berminyak. Kerana apa? Air dah tak mutlak. Tak boleh kita cebok dengan air swimming pool. Tidak sah kerana walaupun banyak, dia bukan mutlak. Mungkin akan ada orang katakan air banyak ustaz. Air banyak kalau masuk benda asing, dia tidak akan jadi air yang mutaghayyir ataupun mutanajis. Betul, tetapi selagi mana tidak merubah bau, warna dan rasa. Swimming pool kan dah berubah dia punya bau, dah berubah rasa, betul tak? Jadinya dah tak mutlak walaupun banyak. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita apabila bersuci pada hari Jumaat, maka bersuci kita mula bersuci itu pada malam Khamis, malam Jumaat. Bermula kita untuk mempersiapkan diri kita, berwangi-wangian, siapkan baju. Bukan setakat diri kita saja kena suci, pakaian kita pun kena suci. Bukan setakat diri kita saja kena berwangi-wangian, pakaian kita pun kita wangikan. Rasulullah SAW melayarkan pakaiannya di atas bakhur, di atas tanggi yang wangi. Kata Sayyidatuna Aisyah, kana yatabakharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli yaumin 3 marrat. Rasulullah tiap-tiap hari mewangikan pakaiannya dengan melayarkan pakaian itu di atas asap ataupun di atas wangian setanggi yang wangi tiap-tiap hari 3 kali. Pakaian ni 3 kali sehari Rasulullah wangikan.
Kita pada hari ini kalau tak ada stanggi, tak jadi masalah kalau kita ni sembuh dengan perfume ataupun dengan kita sembuh dengan penyegar-penyegar udara, no problem punya. Yang penting jadi bau wangi. Subhanallah, pakaian kita wangikan, diri kita wangikan. Kadang-kadang manusia dia pakai minyak wangi dekat badan je, bajunya tak diwangikan. Sunnah kita mewangikan 3 perkara. 3 perkara ni sunnah wangikan. Kalau kita datang masjid, datang surau, 3 perkara sunnah wangikan. Benda tu wangikan selain daripada badan kita. Apakah dia? Yang pertama, kita punya baju, termasuklah yang lain-lain, seluar dan sebagainya. Yang kedua, apa-apa yang kita pakai di atas kepala. Kalau kita pakai serban, wangikan serban. Kalau kita pakai kofiah, wangikan kofiah. Kalau kita pakai songkok, wangikan songkok. Kalau kita pakai topi, wangikan topi. Kalau ada topi lah. Kadang-kadang orang pergi surau tak pakai kopiah, dia pakai topi. Topi Maher Zain. Mana tahu, boleh juga, no problem, tak jadi masalah. Ataupun pakai topi snow cap, wangikan snow cap. Yang ketiga, wangikan, subhanallah, semua benda yang kita ini gunakan. Sebagai contoh, kalau kita ini pegang apa? Kita pegang tasbih, wangikan tasbih. Semua benda yang kita pegang. Kalau handset, wangikan handset. Boleh wangikan dia, rosak nanti. Kan? Maka 3 perkara ini kita kena wangikan. Kalaulah benda ini sunnah diwangikan, apatah lagi kita punya badan, lebih-lebih lagi kita perlu wangikan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga apabila kita ini berwuduk untuk pergi sembahyang Jumaat, seboleh-bolehnya kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat, berwuduk daripada rumah. Kata para ulama, wa ayyuballigha fi wudu'ih, dan kita ini basuhlah berlebih-lebihan ketika mana mengambil wuduk. Kalau hari biasa kita basuh sekali, 2 kali, bila sampai hari Jumaat kita basuh 3 kali dan lebih. Kerana apa? Bila hari Jumaat kita khususkan perkara itu untuk kita ini menghadiri hari Jumaat. Ambil wuduk pada hari Jumaat, disunnahkan kita ini memanjangkan lebihan pada basuhan. Kata Rasulullah SAW, yu'rafu ummati yawmal qiyamah annahum ghurran muhajjalina min atharil wudu. Aku kenal umat aku di hari kiamat nanti, bahawasanya mereka itu bercahaya pada ghur, lebihan basuh muka, dan juga muhajjalin, lebihan bercahaya pada lebihan basuhan tangan dan kaki. Ghur itu adalah basuhan, lebihan basuhan pada muka. Tahjil pula adalah lebihan basuhan pada tangan dan kaki. Bercahaya tempat itu, kata Rasulullah SAW, aku kenal itu umat aku. Bila dengar sahaja perkara ini, Sayyidina Abu Hurairah, apabila dia keluar daripada ambil uduk, macam mandi, basuh kaki sampai ke pangkal peha, bukan pangkal betis, pangkal peha, basuh kaki sampai situ. Basuh tangan sampai ke pangkal lengan, basuh muka sampai ke belakang. Katanya, kenapa begitu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah pun mengatakan, wahai Rasulullah, kamu yang katakan engkau kenal umat engkau di hari kiamat nanti dengan bercahaya bahagian-bahagian lebihan basuhan wuduk. Aku yang paling engkau kenali di hari kiamat nanti, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, engkau telah pun benar, lebihan itu akan bercahaya di hari kiamat. Maka lebihkan kita basuhan di dalam wuduk, khusus pada hari Jumaat. Kalau boleh ambil wuduk dekat rumah. Sampai masjid sudah sedia kita berwuduk. Jangan sampai masjid baru nak berwuduk pun boleh, tetapi kuranglah fadilat. Kerana dekat masjid mana boleh kita nak selak sampai sini? Dekat masjid mana boleh kita nak selak sampai sini? Tak boleh. Berwuduk lebih afdal di rumah, dan berwuduk itu afdalnya dalam keadaan duduk dan menghadap kiblat. Bila wuduk je jangan berdiri, duduk dan menghadap kiblat. Duduk dekat lantai lebih baik banding duduk kat bangku. Makin tinggi tempat duduk, makin rendah tempat duduk kita, makin afdal. Makin kita duduk dekat lantai waktu ambil wuduk, makin afdal. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan darajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa yang hadir pada hari ini ya Allah. Semua yang hadir pada hari ini, ibu bapanya dan semua yang telah pun menjayakan perkara salat Jumaat pada hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza li wa lakum, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.